Para ikhwah yang dikasihi, kalau kita lihat hadis yang ke-136 yang kita telah bacakan tadi, ya, dapat kita lihat bagaimana para sahabat, dan khususnya dalam hadis ni orang-orang miskin daripada kalangan sahabat Nabi SAW, mereka merasakan bahawa orang-orang kaya daripada kalangan sahabat, saudara-saudara kaya mereka daripada kalangan sahabat Nabi SAW telah mendahului mereka dalam beramal soleh, ya. Ini dipanggil sebagai ghibtah, ya, bukan hasad atau dengki, tetapi ghibtah, ya. Mereka merasa ghibtah dengan kelebihan yang ada pada sahabat-sahabat kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya ghibtah? Iaitu, ya, keinginan untuk memperoleh kelebihan yang ada pada orang lain, ya, tanpa mengharapkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Itu maksud ghibtah. Berbeza dengan orang hasad dengki, dia keinginan untuk nak mendapatkan kelebihan yang ada, mendapatkan kelebihan seperti yang ada pada orang lain, tetapi dalam masa yang sama dia mengharapkan supaya kelebihan yang ada pada orang lain itu hilang. Iaitu orang hasad dengki, ya, dia iri hati dengan kelebihan yang ada pada orang lain, dia mengharapkan supaya kelebihan yang ada pada orang lain itu hilang. Itu maksud dengki, ya. Berbeza dengan ghibtah, dia nak sama seperti, dia nak memperoleh kelebihan seperti yang ada pada orang lain, ya. Jadi para sahabat miskin, ya, yang miskin daripada kalangan sahabat, mereka merasa ghibtah dengan orang-orang kaya daripada kalangan sahabat. Kenapa? Kerana mereka solat seperti mereka, berpuasa seperti mereka, tetapi dalam masa yang sama mereka boleh bersedekah, ya. Berbeza dengan mereka, mereka tak mampu nak bersedekah dan juga membebaskan hamba, ya, tidak seperti mereka. Maka kerana itu mereka mengadu, ya. Kita lihat bagaimana orang-orang miskin, mereka datang mengadu kepada Rasulullah tentang apa, ya. Rasulullah sebagai Rasul yang pada ketika itu sebagai pemerintah orang Islam, lihat bagaimana orang-orang miskin datang mengadu kepada baginda. Mereka mengadu tentang apa, ya? Ternyata mereka mengadu tentang musibah, masalah mereka. Apa masalah besar mereka yang mereka hadapi itu sampai mereka nak menghadap kepada Rasulullah dan mengadu? Ternyata mereka mengadu tentang kekurangan pahala yang mereka perolehi berbanding dengan orang-orang kaya. Maka disitulah, ya, Nabi SAW, ya, menganjurkan kepada mereka untuk mengucapkan zikir, ya, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, masing-masing sebanyak 33 kali, ya. Di mana, ya, sekiranya mereka mengamalkan zikir ini, mereka akan dapat menyaingi, atau sehingga Nabi kata mereka akan dapat, ya, menjadi lebih utama. Mereka akan dapat, orang kata apa, mendahului orang-orang kaya dari segi kelebihan dan fadilat, dari segi pahala yang diperolehi, ya. Mereka akan dapat mengalahkan orang-orang kaya dari segi pahala dan fadilat. Tapi itulah kisahnya. Ternyata orang-orang kaya mengetahui, ya, tentang zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang fakir miskin daripada kalangan sahabat Nabi ini. Ternyata mereka pun mempunyai sifat yang sama seperti orang-orang fakir miskin, iaitu berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan. Sama sekali mereka bukan tergolong di kalangan mereka yang lalai dengan kehidupan dunia, lalai dengan harta benda kemewahan yang ada pada mereka. Ternyata tidak. Ternyata mereka juga seperti orang-orang
fakir miskin daripada kalangan sahabat berlumba-lumba dalam mengerjakan amal kebaikan, maka mereka pun mengamalkan zikir yang sama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, maka kerana itulah orang-orang fakir miskin daripada kalangan sahabat datang menghadap kepada Rasulullah sekali lagi, mengadu sekali lagi tentang keadaan yang mereka hadapi setelah itu, maka disitulah ternyata Nabi SAW pada kali yang kedua ini menjawab kepada mereka, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, itulah kelebihan keutamaan yang daripada Allah yang Dia berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka Allah memberikan kelebihan, Allah membahagi-bahagikan rizkinya, memberikan hidayahnya, hidayah petunjuknya, hidayah petunjuk kejayaan kepada siapa yang dikehendakinya, sejajar dengan hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Allah itu hakim dan alim. Kerana Allah tu maha bijaksana, maha mengetahui. Allah tahu apa yang paling sesuai, apa yang paling padan dan cocok untuk seseorang itu. Allah tahu, maka diberikan kepada setiap seorang individu itu mengikut apa yang sesuai, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sejajar dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ni kita tidak boleh mempersoalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada siapa kelebihan dan keutamaan kepada siapa yang dikehendakinya. Kita tidak boleh mempersoalkan hal ini, ini termasuk dalam ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwah yang dikasihi, daripada hadis ni dapat kita mengambil beberapa faedah yang dapat kita sebutkan di sini. Yang pertama adalah kesungguhan para sahabat dalam berlumba-lumba mengerjakan kebaikan. Kita lihat bagaimana mereka bersifat ghibtah, cemburu dalam hal-hal kebaikan, dalam ingin menjadi seperti orang baik-baik yang lain, ingin memperoleh kebaikan yang ada pada orang lain, dia nak sama dengan dia, dalam hal-hal kebaikan, seperti mana hal orang fakir miskin tadi. Bagaimana apabila mereka miskin, mereka susah hati, bukan kerana kemiskinan itu sendiri, tetapi kerana mereka merasakan keadaan mereka tidak dapat, membuatkan mereka terhalang daripada nak menambahkan amal kebaikan mereka. Itu orang miskin. Orang kaya pula, walaupun mereka mempunyai lebihan harta, ternyata mereka juga tidak merasa cukup. Mereka berlumba-lumba mengerjakan kebaikan. Apabila mereka mengetahui orang-orang fakir miskin mengamalkan ibadah-ibadah yang tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka, ternyata mereka pun berlumba-lumba ingin turut serta dalam mengamalkan ibadah-ibadah tersebut. Masya Allah, kita lihat bagaimana para sahabat. Ini akhlak para sahabat. Mereka bukan berlumba-lumba dalam dunia, sebaliknya mereka berlumba-lumba dalam hal yang bermanfaat buat mereka di dunia dan di akhirat, iaitu amalan-amalan saleh dalam amal ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menambahkan pahala mereka, sebagai bekalan ke akhirat. Ini harta yang akan berkekalan, ini harta yang akan bermanfaat secara pasti kepada seseorang itu,